yakni tempat tidurnya sekali-kali. Jika dihamparkan baginya tempat tidur, niscaya berbaring di atasnya. Tidak pula mengada-ngada. Tidak, saya hanya biarlah saya baring di tanah saja. Mengada-ngada, dah ada tempat tidur, baringlah. Orang kasih Rasulullah tempat tidur, Rasulullah baring. Tidak pula Rasulullah menolak. Ada nikmat Allah, pakai. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Maka Rasulullah terima pakai. Dan jika tiada dihamparkan baginya tempat tidurnya, maka berbaring saja di atas bumi. Baring saja atas bumi, atas tanah saja. Tengah travel apa, baring aja begitu. Baring aja begitu. Tak ada kisah, tak ada mesti nak begitu ya. Tak ada kenakan layan-layanan. Menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam easy going orangnya. Tidak mesti kena layan Nabi, kena layanan tertentu. Ada, tak ada, sudah. Ada, tak ada. Ada, tak ada, sudah. Jadi, tidak menyusahkan orang. Tidak cerewet. Terima sahaja. Terima sahaja. Ya, terima sahaja. Dan ini di samping ini juga, sebab ini yang buat Nabi tau. Yang buat Nabi. Kau tahu Nabi kalau buat benda tak ada sia-sia tau. Kau kaji. Bermakna, yang nama tanah tu pun, kalau tak ada manfaat, Nabi kalau ada bahaya, Nabi mesti minta alas. Paling-paling tidak alas syal saja. Paling-paling tidak. Tapi Nabi baring aja atas tanah begitu. Nabi baring atas tanah saja. Menunjukkan ada something juga pada tanah tu yang ada manfaat pada tubuh badan kita. Yang kita badan ini kajilah, ni saya tak tahu, saya main cakap saja. Dan pokoknya kalau pada Nabi, aku berani cakap benda yang walaupun daripada pemahaman aku yang cetek ini. Wahai orang yang boleh kaji, kajilah apa ada pada tanah kalau kita baring pada dia, apa kesihatan boleh bawa pada badan kita, apa stres boleh absorb daripada kita, apa iron dalam badan kita dia boleh stabilizekan. Wallahu alam. Bangkai pun kau taruh dalam tanah, busuknya tak naik. Betul tak? Najis mughalazah pun kau cuci dengan tanah menjadi suci dengan tanah. Ya tidak? Dengan tanah. Biji mangga tu kau taruh dalam tanah, keluar pokok mangga. Sebelahnya pokok ciku. Boleh tahu pula tanah membekal kepada mangga ini zat dan vitamin yang boleh mengeluarkan pokok mangga dan buah mangga. Yang diperlukan oleh pokok ciku dibekalkan oleh tanah. Airnya sama juga, plain water. Yang diperlukan oleh pokok cili dibekalkan oleh tanah. Subhanallah, bermakna tanah ada macam diperlukan oleh badan, dibekalkan juga oleh tanah. Dibekalkan juga oleh tanah. Letakkan badan kita di tanah sekali-sekali. Sekali-sekali. Bermakna kalau tak sengaja-sengaja pun, sekali apabila ada keperluan untuk atas tanah saja, atas tanah pun tak apalah, Rasulullah pun buat. Dan Rasulullah ni bukan setakat kerana baringnya ya. Apa Rasulullah buat, kau tolong kaji kemanfaatannya. Dan kalau nanti kau dapat explanation dari sudut saintifiknya, dari sudut bodinya, dari sudut biologinya, dari sudut earthnya, dari sudut macam-macamnya. Dari sudut tawaduk memang dah tentulah. Dari sudut tawaduk, dari sudut tak mengada-ngada, dah tentulah. Dari sudut sederhana dan simple, sudah tentulah. Itu dah nampaklah, tak payah kaji. Tapi ini Rasulullah ya. Rasulullah itu Rasul Allah. He's more than any scientist. He's more than any biologist. Ya. Rasulullah SAW pernah naik atas langit punya orang lah. Bukan sembarangan orang. Pernah naik atas langit punya orang. Dah tentu Rasulullah lah yang pernah menjalani operation. Dan itu jam juga sembuh. Istimewa. Rasulullah lah yang kawan dia tu Sayyidina Jibril alaihissalam. Rasulullah lah yang pernah ngadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lah, maka kalau buat apa-apa semua tidak sembarangan. Pasti ada keperluan, pasti ada kemanfaatan. Cuba kalau kau tak tahu apa pun, kau baring saja seminggu sekali ke sebulan sekali, kau baring aja atas tanah 10 minit. Wallahu alam. Nanti kau dapat akan zatnya. Kau akan dapat akan zatnya. Asal Nabi pernah buat, kita buat. Menjadi sunnah tak? Nabi pernah buat. Kalau kau buat kena ikut Nabi, dapat pahala. Lepas tu setengah-setengah sahabat dia. Setengah-setengah sahabat dia pernah jalan. Nanti dekat satu corner, nanti dia diri. Nanti dia jalan. Orang tanya, kenapa kau diri? Aku pernah nampak Rasulullah lalu dan sampai this corner, Rasulullah berhenti, Rasulullah perhatikan. Kemudian Rasulullah jalan. Rasulullah perhati apa, tengok apa, perlu apa pun aku tak tahu. Sebab Rasulullah buat gitu. Satu sahabat pula, kalau jalan dekat satu area, dia mesti membongkok dia lalu. Kenapa kau membongkok lalu? Tak ada apa. Dulu sini ada pohon dan ada dahan. Rasulullah kena lalu, passage-nya kena lalu situ dan Rasulullah membongkok. Maka Rasulullah tidak lalu di sini kecuali membongkok. Maka aku kalau lalu di sini pun aku membongkok. Ada dahan tak ada dahan, tu lain cerita. Pokoknya Rasulullah membongkok, aku membongkok.
Sampai begitu mereka punya follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah membongkok. Sekarang tak ada dahan. Pasal ada dahan, tak ada dahan, aku ikut dahan ke aku ikut Rasulullah? Ikut dahan ke ikut Rasulullah? Ikut Rasulullah. Maka Rasulullah membongkok. Kalau Rasulullah tak membongkok, aku tak membongkok. Rasulullah tak membongkok, aku tak membongkok. Pasal Rasulullah membongkok, mak aku membongkok. Walaupun tak ada dahan, tapi ada Rasulullah. Rasulullah pernah membongkok, mak aku membongkok. Begitu tuan-tuan sekalian kan? Jadi kalau ini perbuatan Nabi ini, kita ikut Nabi menunjukkan akhlaknya, menunjukkan adabnya. Boleh ikut tak? Menyalahi syarak tak? Of course tak menyalahi syarak, ikut. Kecuali setengah perbuatan Nabi ada larangan lainnya. Seperti mencium isteri dalam bulan puasa. Kena ikut tak? Itu tak boleh ikut. Kenapa? Kan perbuatan Nabi itu menunjukkan harus buat sedemikian. Harus berbuat sedemikian, tetapi bahaya kalau buat sedemikian. Apa bahayanya? Kalau kita tak boleh jaga, buka pintu belakang. Apa bahayanya? Kalau kita tak boleh jaga syahwat kita, boleh bawa perkara batal puasa. Boleh bawa kepada bersatu sama isteri. Walaupun Nabi buat, tetapi ada Nabi tegah. Ada Nabi tegah. Maka bercanggah. Maka itu menunjukkan harus. Dan ikutnya bahaya. Nabi ada buat, tak ada tegah dan tidak ada bercanggah. Buat. Walaupun tak ada apa nampak manfaat, tapi tak ada mudarat, buat. Begitu ya, apa Nabi buat. Maka there's no such thing yang Nabi buat sebagai adat ya. Ada orang bilang dia tak nak pakai songkok, tak nak pakai apa. Ini adat budaya saja. Tak semua perbuatan Nabi tu termasuk dalam ibadat. Astagfirullah, kau boleh cakap begitu. Kalau Nabi tak ada buat apa kecuali semua adalah pelajaran bagi kita. Semua adalah pelajaran bagi kita. Tidak ada yang Nabi buat itu setakat adat-adat sahaja. Tidak ada yang Nabi buat setakat adat-adat sahaja. Tidak ada yang Nabi buat itu setakat adat-adat sahaja. Kalau kau cakap begitu, seolah-olah kau berkata bahawasanya Nabi ni adalah Nabi part time. Certain thing boleh ikut, certain thing don't need to ikut. Bermakna kau mengatakan bahawasanya Nabi ni ada buat benda sia-sia. Kau tak payah ikut tu kan maknanya sia-sia. Nabi tak pernah buat benda sia-sia. Nabi tak pernah buat benda sia-sia. Ada orang tergamak, kau tak nak pakai songkok, kau punya suka. Tak wajib pun. Tetapi kau jangan bilang, setengah boleh ikut, setengah tak payah ikut. Salah. Begitu. Ini Nabi baring kat tanah. Ada perlu? Pada ketika itu sebab tak ada apa-apa. Maka Nabi tak ada alas. Nabi baring saja. Kalau kita macam mana? Kita ada sekali-sekali. Just for the sake of Nabi pernah baring atas tanah, aku pun nak baring atas tanah. Nak baring atas tanah. Begitu ya. Baring atas tanah. Baik. Kekasih kita Nabi Muhammad.